Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera, salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada penonton-penonton di Harakah Daily, di Facebook, di TikTok. Kita di mana lagi? Di YouTube ada? Di YouTube ada, terutamanya kawan-kawan kita yang berada di semualah platform social media. Alhamdulillah, pada hari yang penuh bertuah ini, malam ini adalah malam Nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi kita akan bersama pada hari ini dalam siri yang seterusnya. Pada hari ini bicara HD, ya, kita ada satu buat penambahbaikan dalam siri kita selepas ini. Bicara HD pada petang ini kita sangat bertuah kerana buat julung-julung kalinya. Mungkin julung kali kita tanya sekejap lagi, adakah tetamu kita ni sudah pernah berada di Harakah ataupun ofis Harakah di HQ ini sebelum ni. Tapi pada julung-julung kali ni, di bulan Ramadan ni, kita menjemput seorang tokoh aktivis masyarakat. Lama kita kenal beliau, zaman kita kenal dulu zaman beliau PKR dahulu, sehingga sekarang beliau adalah merupakan aktivis terus, entiti aktivis masyarakat itu terus lekat dalam sisi panelis kita ini. Tidak asing lagi, iaitu Al-Fadil ataupun Tuan Cikgu Bat Badrul Syahrin. Cikgu Bat kita, selamat datang Cikgu. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Jadi tajuk kita pada petang ini yang cukup berbahagia ini ialah berita rakyat memuncak di era madani. Satu perkara yang mesti kita faham, yang kita tahu. Kerajaan hari ini, Cikgu Bat, sudah hampir masuk setahun 4 bulan, 3 bulan. Dan pastinya mana-mana kerajaan bila sudah masuk tempoh 1 tahun, maka semua pemerhati-pemerhati politik, termasuk rakyat bawah ini, termasuklah of course lah kami, kita semua ni akan mula memerhati setiap janji, setiap kata, setiap yang diungkapkan pada manifesto ke, pada yang sebelum ini ke, atau sepanjang mereka menjadi kerajaan setahun ini. Sudah pastinya setiap itu akan dituntut, akan dibongkar, dibugar supaya ditunaikanlah, paling penting sekali. Tetapi apa yang sedang berlaku pada mutakhir ini, saya nak cuba baca satu kajian atau portal yang dikeluarkan oleh Berita Harian pada hari ini, fresh, tentang indeks dia kata tajuk berita itu adalah kos sara hidup tinggi punca warga Kuala Lumpur Lembah Kelang tidak bahagia. Dalam satu kajian yang dibuat oleh indeks kebahagiaan, hanya satu saja daerah dalam dalam Malaysia ni, dalam Lembah Kelang ni, dalam 10 indeks kebahagiaan yang dalam Lembah Kelang lah. Walaupun Lembah Kelang ni 30% daripada rakyat Malaysia dalam kajian ni adalah duduk di Lembah Kelang. Maknanya sepatutnya rakyat Malaysia lah, rakyat Malaysia yang berada di Lembah Kelang lah patut mengecapi kebahagiaan dengan infrastruktur, dengan segala macam lah kemudahan yang ada di Lembah Kelang. Tetapi penduduk kita lah yang berada di Lembah Kelang tidak masuk dalam indeks kebahagiaan. Okey, pergi kepada mauduk perbincangan kita, Cikgu Bat, tentang isu derita rakyat. Sejauh mana rakyat Malaysia ini derita, atau itu hanya ungkapan politik Cikgu Bat, atau ungkapan politik Harakah saja untuk bermain slogan-slogan yang boleh memancing orang untuk menonton kita pada hari ini, ataupun memang betul derita rakyat kita sekarang ni, Cikgu Bat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Harakah dan tahniah Harakah menjadi peneraju media dalam mendepani rejim campuran dan kecelaruan rakyat Malaysia sekarang ini. Okey, pertama sekali dalam menjawab isu kos kehidupan, harga barang, derita rakyat dan sebagainya, kita jangan baca Harakah lah. Okay. Kita jangan bertanya atau mendengar mana-mana media politik. Okey. Kita pergi rujuk, saya mengajak saudara rujuk kepada media prime, media arus perdana, Berita Harian, Kosmo, Utusan Malaysia, TV3. Beberapa minggu lepas, Anwar Ibrahim telah membuat pengumuman. Kononnya sebelum dia pergi Australia ni, sebelum pergi Jerman, sebelum pergi Australia, dia telah buat satu pengumuman penting di mana ekonomi Malaysia mampan di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim, kan? Saya ambil rujuk Berita Harian online 3 jam selepas posting dibuat, 2,000 respon. 99% sama ada gelak, marah ataupun menangis. 99%
99.9% komen yang turun berjujuran itu penuh maki hamun, kecewa, marah, dan malah ada yang menyalahkan diri sendiri kerana menyokong Anwar Ibrahim hari itu, kan? Dan ini adalah respon merujuk kepada Sufi sebut tadi berkenaan dengan lembah kelak tak bahagia. Sebenarnya laporan tersebut mungkin kurang tepat kerana yang tak bahagia ni seluruh negara. Seluruh negara sekarang ini sedang marah. Betul. Okey, kedua Sufi, keluar daripada kerangka media. Hari ni Sufi, ini saya cakap pengalaman saya Sufi. Baru ni daftar anak pergi sekolah. Kebetulan anak saya satu tu sambung kat MRSMWA, seorang lagi masuk college vocational ERT di Setapak. Kita jumpa banyak ibu bapa hari pendaftaran itu. Ramai yang datang tegur Cikgu Bat. 10 yang datang tegur, 10 pasti mengeluh. Kenaikan kos beli barang sekolah, peralatan sekolah, kenaikan kos kehidupan dan sebagainya, dan nak masuk sekolah dan nak sambung dengan raya ni adalah satu period yang sangat kepada mak bapak ni sangat susah, kan? Dan saya tak faham, mungkinlah ada satu dua kalau balik ke media sosial ni yang komen memuja-muji ni, satu akaun palsu, satu lagi ialah pemakan dedak, kan? Jadi dia makan dedak tu pun sebenarnya dia rasa sengsara, tapi kerana makan dedak tu dia diarahkan untuk memuja-muji, jadi mereka pun memuja-muji. Hakikatnya sebenarnya saya merakamkan rasa bukan rasa simpati terhadap rakyat, terhadap kita semua. Sebab saya bila bercakap soal susah ini, bukan kita tengok orang susah, kita susah, kita jatuh juga. Kita susah sampai nak masuk sekolah anak tu, kita sepanjang tahun kita dah tahu anak nak masuk sekolah, kita bajet lah, tapi rupa kenaikan kos tu menyebabkan apa? Kita tak cukup, terpaksa berhutang. Sampailah ke Bazar Ramadan. Semalam saya pergi Bazar Ramadan Melawati. Ramai orang dan ramailah yang menegur. Saya potong sikit. Antara saya baca netizen lah, PIMAX punya penyokong ni, mana ada rakyat susah tu, ramai orang pergi bazar tu, berhimpit orang pergi bazar. Jadi itu kata rakyat memang itulah maknanya menunjukkan ekonomi baik. Itu contohlah, dia persoalan dia bazar ni tiap-tiap tahun. Adakah kamu nak sampai orang tak ada? Tapi bukan saja pembeli, penjual. Heboh hari tu cerita mutabak, kan? Tapi betul, penjual tu kata awal puasa harga bawang berbeza dengan hari ni. Harga bawang saja, kenaikan harga bawang itu tak boleh dikawal. Jadi dengan masalah diparahkan selain harga barang ni, kan? Harga barang ni naik banyak faktor lah, kan? Antara faktor ni memang efek kesan globalisasi dunia, kesan rumah hijau dan sebagainya. Tetapi kesan paling besar ialah kerana nilai ringgit turun. Betul. Bila kita cakap nilai ringgit turun, mereka akan jawab, Sufi, kan? Mereka akan jawab, alah macamlah pergi hari-hari pergi luar negara. Bukan beli pakai USD. Tapi saya nak bagi tahu begini, kan? Saya mudahnya harga bawang kita ambil daripada luar negara, sama ada daripada China, daripada India. Jadi persoalan dia, harga bawang ni diletakkan, dia punya pengimbal, dia punya penanda aras dia US dollar. Bila harga duit kita turun, kita kena nilai duit yang banyak. Jadi bila masuk ke Malaysia jadi mahal. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, ada satu elemen lagi, Sufi, yang sekarang kita boleh pergi in deep, ialah masalah rasuah dan korupsi berleluasa. Saya dapat aduan banyak daripada seluruh Malaysia. Apa yang berlaku, Zulfi? Orang politik yang dapat tapak pasar Ramadan Bazar Raya ni, orang politik, ahli majlis, sebagainya, kan? Dan kalau peniaga dapat, peniaga ni dia penganjur dapat, penganjur kena bayar pula sekian-sekian amount
kepada parti-parti komponen kerajaan. Jadi kos tapak ni jadi mahal. Mahal lah. Bila kos tapak jadi mahal, mereka akan pindahkan kepada penyewa, vendor tapak. Vendor sewa tapak dah mahal, mereka terpaksa pindahkan kepada kos harga barang. Kan?